Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita malam ni. InsyaAllah saya akan sambung semula surah Al-A'raf yang pernah anda baca dulu tuan-tuan. Boleh tutup tak pintu belakang, pintu slide tu bunyi, dia orang punya program. Jazakumullahu khairan. Dulu anda pernah baca surah Al-A'raf tapi tak dan habis sebab ada program dan apa benda yang tak ingat. Jadi malam ni anda akan sambung kembali surah Al-A'raf daripada ayat yang ke-59. Jadi kalau tuan-tuan yang ada Al-Quran tu boleh baca sama-sama untuk kita dapat pahala. Satu huruf diberikan 10 pahala. Anda akan baca daripada ayat 59 sampai 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Kejap ya, saya nak tahu habis sampai ke mana cerita ni. Sampai 72 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ajitana lina'budu Allah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. Demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqal, maka Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha, sembahlah kamu akan Allah, ma lakum min ilahin wairuhu, tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripadanya, ya Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, aku bimbang, aku takut ke atas kamu berlaku azab yang pedih. Jadi tuan-tuan, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni bimbang. Kuatnya suara adik. Oi, slow sikit. Slow sikit dia. InsyaAllah suara ustazah. Ini akhafu alaikum azab yaumin azim, sesungguhnya aku takut ke atas kamu azab yang pedih. Dia kata dekat sini, lama zakar Allah Ta'ala qissata Adam fi awal surah, pada mukadimah surah Al-A'raf Allah cerita pasal kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa ma yata'allaqu bidzalika wa yattasilu bihi, dan apa yang ada kena mengena dengan Nabi Adam. Syara'a Ta'ala fi zikri qasasil anbiya, maka Allah Ta'ala memulakan cerita pada ayat yang ke-59 ini kisah perjuangan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-awwal fal-awwal, bermula daripada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh. Fabtada'a bi dzikri Nuhin, maka Allah Ta'ala memulakan kisah ini dengan kisah Nabi Nuh. Kenapa? Fa innahu awwalu rasulin ila ahli al-ardi ba'da Adam alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi Nuh inilah Rasul yang pertama yang Allah utuskan. Rasul yang pertama, Nabi yang pertama Nabi Adam. Rasul yang pertama ialah Nabi Nuh. Rasul ni tuan-tuan tahu kan, dia ada umat dan dia ada hukum, dia ada syariat yang perlu diajar kepada kaumnya. Nabi tak begitu, tapi Rasul kerjanya berat. Maka Allah Ta'ala memulakan kisahnya dengan kisah Nabi Nuh, seorang Rasul yang mula-mula Allah Ta'ala utuskan lepas Nabi Adam. Nama dia Nuh bin Lamik bin Mutawshalah bin Khanuh wa huwa Idris kama yaz'umun. Nabi Nuh ni daripada keturunan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Idris dulu baru Nuh, ya. Nabi Idris dia bukan rasul, dia nabi. Wa huwa awwalu man khatta bil qalami. Jadi Idris ni nama sebenar dia Khanuh.
Dan tak silap anda, Nabi Nuh pun nama sebenarnya bukan Nuh, ada nama yang lain. Nuh ni gelaran dia. Nanti dia ada sebut. Wa huwa awwalu man khatta bil qalami. Nabi Idris orang yang pertama menulis dengan pen. Ia tamadun manusia yang mula-mula menulis dengan pen ataupun dengan pensel ni ialah Nabi Idris. Nabi Idris bin Burdin bin Muhlil bin Qinin bin Yanish bin Shith bin Adam alaihi salatu wassalam. Ada lagi sebelum Nabi Idris, ada seorang Nabi nama Nabi Shith alaihi salatu wassalam. Hakadha nasabuhu Ibnu Ishaq wa ghairu wahid min al-a'immati nasabi. Begitulah keturunan para Nabi Rasul yang telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah yang terkenal. Qala Muhammad bin Ishaq walam yalqa nabiyyun min qaumihi min al-adha mithla Nuhin illa nabiyyun qutil. Tidak ada seorang nabi pun yang bertemu ataupun yang berhadapan dengan kaumnya yang pelbagai perangai, pelbagai masalah, kecuali nabi tersebut akan dibunuh. Wa qala Yazid ar-Raqashi innama summiya Nuhan likathrati ma naha ala nafsihi. Ada ulama kata di sini nama dipanggil dengan panggilan Nuh dengan sebab Nabi Nuh ni banyak menangis, sentiasa menangis. Orang naha ya nuhu niyahatan, nangis yang pesen bunyi gitu. Lama dia menangis beratus tahun dengan sebab teruknya perangai umat dia. Wa qad kana baina Adam ila zamanin Nuhin alaihi wassalatu wassalam asyrata qurunin kulluhum ala al-Islam. Jarak antara Nabi Adam dengan zaman Nabi Nuh lebih kurang 10 kurun. 1000 tahun kan, satu kurun 100 tahun. Kulluhum ala al-Islam. Zaman tu masyarakat masih lagi Islam. Apa punca diutuskan Nabi Nuh ni tuan-tuan ya? Qala Abdullah bin Abbas wa ghairu wahidin min ulama'i tafsir. Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang terkenal, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberi gelaran Hibrul Ummah, dakwat umat ini. Seorang mufassir yang terkenal. Dan ulama-ulama tafsir yang lain mengatakan wa kana awwalu ma ubidatil asnamu anna qauman salihin matu fabana qaumuhum alaihim masajida wa sawaru surata ulaika fiha liyatadhakaru halahum wa ibadatihim fatashabbahu bihim falamma tala az-zamanu ja'alu tilka suwar ajsadan ala tilka suwar falamma tamada az-zaman abadu tilka al-asnam wa sammauha bi asma ulaika as-salihin. Okey, ceritanya sejarah macam mana adanya patung Tok Pek Kong berhala. Sebelum adanya Hindu, Buddha, Kristian punya patung dan sebagainya. Siapa yang mula-mula buat patung ni tuan-tuan? Dia kata kat sini wa kana awwalu ma ubidatil asnam. Yang mula-mula orang menyembah patung ni, ceritanya gini, anna qauman salihin matu. Ini kisah sebelum zaman Nabi Nuh. Ada beberapa orang saleh meninggal dunia. Fabana qaumahum au qaumuhum alaihim masajid. Bila orang-orang saleh ni mati, pengikut dia orang ni, contohlah tok guru tu mati, ramailah zaman tu, ramai orang-orang saleh, seorang, dua orang, dia ada 5 orang kat sini, nanti kita akan sebut. Ada 5 orang, dia meninggal. Jadi orang kampung ni sedih dengan sebab kematian orang saleh ni. Diorang pun buat masjid. Wa sawwaru surata ulaika fiha. Dan diorang lukis gambar orang-orang saleh ni dekat dalam masjid tersebut. Tujuan dia apa? Liyatadhakaru halahum wa ibadatihim. Supaya diorang boleh buat pedoman, kenangan, iktibar kuatnya diorang ni beribadat. Jadi kalau orang kata tak larat, lemah, tengok gambar ni, ingat tok guru ni, ingat syekh ni kan.
Dia ni kuat sembahyang dia dulu. Dia ni malam qiyamul lail. Dia ni rajin berpuasa. Dia ni banyak bersedekah. Dia ni banyak berzikir. Dia ni kalau sujud lama. Jadi bila tengok aja gambar tu, diorang akan jadi semangat. Fatashabbahu bihim. Lalu mereka akan meniru ibadat orang-orang yang saleh ni. Tu tujuan asalnya. Diorang tak sembah pun benda tu. Tujuan asalnya nak tengok untuk kenang-kenangan dan diorang tiru kekuatan ibadat diorang ni. Falamma tala zaman, lama kelamaan, tahun demi tahun demi tahun demi tahun demi tahun, ja'alu tilka suwar ajsadan ala tilka suwar. Asalnya lukisan aja tau dekat dinding masjid tu. Lepas tu diorang buat patung berukir, berbentuk. Dia pahat, ada kepala, ada badan, ada sebagainya. Falamma tamada zaman, kemudian masa berlalu lagi bertahun-tahun, orang yang buat patung ni pun dah tak ada, dah meninggal apa semua. Tinggallah orang-orang kemudian ni, dia buat apa? Abadu tilkal asnam, dan mereka pun sembahlah patung tu. Tak pasal-pasal dia sembah. Wasammauha, dan mereka namakan patung ini bi asma ulaika salihin, dengan nama orang-orang yang saleh itu. Ada 5 orang. Yang pertama apa? Waddan, Suwa'an, wa Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasran. Kan dalam surah Nur dia kata apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la Suwa'an wa la Yaghuth wa la Ya'uq wa Nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina ila dhalalah. Jadi ada 5 namanya: Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Falamma tafaqama al-amru ba'atha Allah Subhanahu wa ta'ala rasulahu Nuhan. Bila semakin hari semakin teruk, dah mulalah sembah patung, dah buat benda merepek, tak apa benda semua ni, makin rosak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nuh kepada kaum tersebut, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah, supaya mereka ni menyembah Allah Tuhan yang esa dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu apa kata Nabi Nuh kepada orang yang sembah patung, 5 buah patung ni? Sebab tu Tok Guru Jadi, Tuan Guru Syekh Abdul Hadi, dia sendiri tak setuju kita pakai baju gambar dia, gambar Tok Guru Ni Aziz, gambar almarhum Dr. Harun ni. Dia tak suka, dia kata. Dia kata orang tu dah mati dah, biarkan. Tak payah nak dilukis-lukis, tak payah nak diukir-ukir, dia kata. Kan, takut-takut kita akan jadi melampau, ta'asub dan sebagainya. Itu yang pendapat Tuan Guru Syekh Abdul Hadi. Dia sendiri pun tak setuju. Ya, kadang kita ni nak berbangga dengan ulama'. Kita ni nak sayangkan ulama'. Dia kata cukup sayang ulama' ni dengan kau doakan dia, kau ikut perjuangan dia, okey dah. Tak payahlah kau pakai baju dia kulu-kili, tak payah, dia kata. Tapi kalau daripada budak-budak rock pakai baju Deep Purple ke, pakai baju Iron Maiden, daripada pakai baju Scorpion, biar kau pakai baju ulama', maknanya macam tu kan. Itu bagi orang yang tak belajar lah. Kalau orang belajar, lain cerita. Ala kulli hal, masalah lukisan ni tuan-tuan, hukum yang Nabi kata haram tu, yang macam tadi tu, mana lukisan yang berbentuk, mana patung lah, patung. Tapi kalau lukisan potret, itu tak haram. Cumanya kalau potret gambar bini kita lah contoh, ini cerita zaman jahiliah lah, di zaman kita huha-huha dulu kan, tak turun sepahala. Bini kita pun masa tu mak lampir lagi, pergi dekat mana, apa, Bukit Bendera, ada orang lukis PNS kan, kita pun suruh pelukis pun draw gambar bini kita. Kita pun bagi gambar bini kita yang tak pakai tudung, dia draw, siap-siap letak dalam frame. Jadi itu cerita zaman jahiliah, tak apalah. Tapi gambar tu jangan letak dekat ruang tamu. Kalau tetamu nampak gambar tu, hukumnya haram. Walaupun lukisan, sebab dia mendedahkan aurat, nampak rambut. Ya. Tapi kalau contohlah gambar tu draw, gambar keluarga kan, 3, 4 orang, 5, 6 orang, semua tutup aurat belaka, bini kita, anak perempuan kita pakai tudung belaka, letak dekat ruang tamu, tak ada masalah. Yang malaikat tak masuk dalam rumah tu, itu gambar yang sempurna, ataupun yang berbentuk patung, yang berbentuk. Kecuali kalau patung tu teddy bear, untuk mainan anak-anak,
Kan budak main Barbie tu, tu tak apa, tu mainan. Tapi kalau rumah dah tak ada baby, tak ada budak kecil, tinggal kita laki bini je, tiba-tiba ada Barbie, tu bang terbiat orang panggil. Kan? Takkan kuat nak main pula benda tu. Tak, dia kata cucu punya. Cucu simpan lah. Time cucu datang, bawa keluar. Ni tak, rupanya mak abah main. Dah tua-tua body-body, main masak-masak. Sabar je lah. Ya? Jadi, dan ulama letak syarat lagi, patung ni jangan dihormati. Mana benda tu tidak setengah-setengah orang kan bubur dalam lemari lah apa. Taklah. Jadi benda mainan ni letak dalam bakul dia, simpan macam tu. Jangan dihias-hias. Setengah orang letak teddy bear dalam kereta, bangga benda macam tu. Untuk mengeluar daripada perkara khilaf ni, elok kita jangan buat. Tapi kalau benda tu kecil, patung askar, budak main, itu dimaafkan. Dan juga sama ada gambar yang sempurna ataupun patung, ataupun yang membuka aurat, ataupun rumah yang ada anjing, malaikat tak masuk. Okey. Jadi bila kaum ni tuan-tuan dah mula start sembah patung tu, maka Allah Ta'ala pun mengutuskan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Nuh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Dan aku bimbang kamu satu hari nanti akan diazab dengan azab yang pedih. Lalu tuan-tuan, apa respon kaum Nabi Nuh? Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Maka berkatalah golongan al-mala'u. Al-mala'u ni tuan-tuan, ay al-jumhur was-sadah wal-qadah wal-kubara minhum. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan al-mala'u dalam Quran, bukan mala'un, mala'un tu lain. Mala'un sungguh kau ni, tu lain. Al-mala'u dengan makna orang ramai ataupun orang yang berpengaruh, orang yang berjawatan, bahasa mudahnya lagi menteri-menteri, ya senang macam tu. Al-mala'u, ya. Maka berkatalah puak-puak yang ada jawatan ni tuan-tuan. Dia kata dekat Nabi Nuh, wa qala al-mala'u min qaumihi, berkatalah orang-orang yang berpengaruh, yang berjawatan, berpangkat di kalangan kaum Nuh. Dia kata apa? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami tengok engkau ni wahai Nuh, engkau yang sesat, bukan kami yang sesat. Sebab apa? Bagi dia Nabi Nuh sesat sebab Nabi Nuh tegur perbuatan diorang tak betul. Bagi diorang betul pasal apa? Sebab patung ni dah lama dah tok nenek moyang kita sembah. Tiba-tiba datang kau pula nak sekat. Pandailah kau. Macam tu tuan-tuan. Diorang tak puas hati. Nanti kalau panjang umur orang rezeki, kita akan jumpa pada kisah-kisah Nabi yang lain yang lawan Nabi-Nabi ni. Lepas pada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa dan seterusnya. Yang lawan semua akan kita jumpa perkataan apa? Qala al-mala'u, qala al-mala'u, qala al-mala'u, qala al-mala'u. Maka berkatalah golongan yang berkuasa di kalangan mereka, semua ni lawan Nabi dan Rasul. Dan benda ni tuan-tuan berulang juga pada hari ini. Yang melawan Islam ni bukan orang macam kita ni. Kita orang bawah ni nak sangat melihat syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sangat. Orang yang ada penyakit hati je tak nak hukum hakam Allah tuan-tuan. Tapi yang tak nak hukum hakam Islam ni ialah golongan yang berkuasa, golongan menteri-menteri. Kan ada seorang menteri nama apa tu yang nak sebut menyampah sana. Dia kata Kelantan tu tak berjaya, dia kata. Sebab tu dia nak naikkan dia punya hukuman sebat. Sebab orang Kelantan ni suka buat dosa, maksiat. Kita orang okey dekat Perak, tak ada masalah. Dia buat macam tu. Susah nak cakap menteri kepala otak masuk angin ni tuan-tuan. Kepala otak, la hawla wala quwwata illa billah. Okeylah. Dia kata apa ke Nabi Nuh? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ay fi da'watika iyana ila tarki ibadati hadhil asnam allati wajadna 'alaiha aba'una. Engkau ni wahai Nuh, engkau tu sesat bila engkau ajak kami meninggalkan patung berhala yang kami telah sembah. Bukan kami sembah hari ni, mak bapak kami sembah lama dah. Qala ya qaumi, maka kata Nabi Nuh, wahai kaumku, laisa bi dalalatun, aku tidak sesat, walakinni rasulun min rabbil alamin, tetapi aku ni merupakan seorang rasul yang Allah utuskan
Tuhan sekalian alam mengutuskan aku kepada kamu. Ubalighukum risalati Rabbi, tugas aku menyampaikan kepada kamu risalah-risalah Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku nasihati kamu. Wa a'lamu minallahi, dan aku mengetahui daripada Allah Ta'ala ma la ta'lamun, apa yang kamu semua tak tahu. Dia kata dekat sini, hadza sya'nur rasul an yakuna balighan fasihan nasihan billahi la yudrikuhum ahadun min khalqillah fi hadhihi sifat. Sifat Nabi Rasul ni tuan-tuan, antaranya mesti diorang ni menasihati masyarakat, menasihati manusia. Dan apa yang dia sampaikan tu jelas, clear, dia tak berbelit-belit, tak, jelas. Kan macam dalam kisah ni Nabi Nuh kata apa? Ubalighukum risalati Rabbi, tugas aku menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala kata, aku akan cakap. Begitulah semua Nabi Rasul, dia akan cakap benda yang jelas, tak ada benda yang tersorok. Sebab tu kalau tuan-tuan nak detect sesuatu ajaran tu ajaran sesat, bila ajaran tu dia tak ajar secara terbuka macam ni, dia ajar nyuruk-nyuruk. Dia kata kelas kita ni special sikit, orang-orang tertentu je boleh hadir. Pukul apa start? Kelas kita start pukul 1 pagi ke atas. Plan dia macam itu, waktu ngorok dia punya kelas macam tu. Kalau yang macam tu tuan-tuan, jaga-jagalah. Lepas tu dia kata bukan semua orang boleh belajar ilmu ni, orang tertentu sahaja. Ni kemungkinan besar ayah pin punya anak-anak lah. Lepas tu Nabi Rasul jelas, clear, orang nampak ajaran dia, semua orang tahu dia bukan ajaran yang pesen menyuruk-nyuruk. Kalau ada orang ngajar macam tu, berat, ada benda lah tu. Kama jaa fi sahih Muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi yawm Arafah wa hum awfaru ma kanu wa aktharu jam'an, ya ayyuhan nas innakum mas'uluna anni fama antum qailun. Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Faja'ala yarfa'u usba'ahu ila as-sama' wa yankutuha alaihim wa yaqul Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabat pada hari Arafah. Masa tu ramai sahabat, ada beribu sahabat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, wahai manusia, innakum mas'uluna anni, kamu ni besok ni, yang di depan aku ni, akan ditanya oleh Allah di hari akhirat besok tentang aku. Mana Allah akan tanya Nabi Rasul ni, dia tak kena hisap, tapi dia akan ditanya, engkau sampaikan ke tidak risalah aku? Allah Maha mengetahui. Nabi memang sifatnya apa? Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, bercakap benar. Amanah, orang yang sentiasa amanah. Fatanah, orang yang cerdik. Tabligh, yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kata, kamu ni besok akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat besok. Fama antum qailun, nanti kalau Allah tanya di hari akhirat tentang aku, apa yang korang nak jawab? Aku ni mengajar ke tidak? Aku sampaikan Islam ke tidak? Aku ceramah ke tidak? Aku berjuang ke tidak? Aku nasihat korang ke tidak? Apa kata sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Wa addait, balagha, sampai dengan mulut. Addait, tunaikan apa yang Allah Ta'ala suruh. Wa nasaht, dan kau telah menasihati kami. Bila sahabat kata macam tu kan, kami bersaksi ya Rasulullah, engkau ada cakap, engkau ada sampaikan, engkau ada nasihatkan. Apa kata Nabi SAW? Faja'ala yarfa'u usba'ahu ila as-sama', Nabi pun angkat jarinya begini ke langit. Kemudian Nabi pun buat macam ni dekat sahabat. Nabi kata, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, ya Allah saksikan mereka, ya Allah saksikan mereka. Maknanya apa? Apa yang sahabat cakap ni besok akan diulang semula di padang mahsyar, akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ni besok tuan-tuan di padang mahsyar merupakan saksi utama bagi Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu. Kita ni saksi utama besok.
aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Apa kata Nabi Nuh lagi? Adakah kamu merasa pelik, merasa takjub apabila datang kepada kamu peringatan daripada Tuhan kamu, ala rajulin minkum, yang peringatan ini dibawa oleh seorang lelaki di kalangan kamu, mana aku Nabi. Dan Nabi Rasul ni tuan-tuan diutuskan oleh Allah ala lisani qaumihi, mengikut bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya tu? Itulah bahasa nabinya. Contohlah ni contoh ya, tak berlaku. Nabi dah tak ada contoh. Kalau kaum ni Jawa, maka Nabi pun Jawa juga. Macam tu. Tapi jangan pula ada pula ngaku Nabi Jawa pula kat sini. Nabi dah tak ada dah. Kalau kaum tu Banjar, Nabi tu Banjar. Macam tu.